Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita dalam diskusi kita pada hari ini. Kita ingin menelusuri kisah-kisah menarik dan mengambil iktibar darinya dalam tajuk meneladani kewibawaan tokoh kepimpinan. Jadi bersama-sama kita 4 orang panel kita untuk berkongsi ilmu mengenai kepimpinan, apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan, bagaimanakah keterampilan dan tingkah laku seorang pemimpin, apakah di sana ada sebarang perkaitan antara gaya hidup pemimpin dan rakyatnya. Jadi sebelum kita mulakan diskusi kita pada hari ini, suka saya untuk memperkenalkan panel kita. Yang pertama iaitu Saudari Nur Aliza binti Cik Marzuki, nombor matrik 1201395, tahun 1 Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, berasal dari Kelantan. Apa khabar Saudari Nur Aliza? Alhamdulillah, saya sihat. Okey, terima kasih. Panel kita yang kedua, Saudari Nur Akmar Mirza binti Amaruddin, nombor matrik 1202658, dari tahun 1 Fakulti Pendidikan Bahasa Utama, berasal dari Selangor. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Okey, panel kita yang ketiga, Siti Najibah binti Muhammad Johar, nombor matrik 1202679, tahun 1 Fakulti Pendidikan Bahasa Utama, berasal dari Kelantan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Okey, panel kita yang keempat, Saudari Nurul Afikah binti Salihuddin, nombor matrik 1200605, tahun 1 Fakulti Sains dan Teknologi, berasal dari Kedah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Bagaimana dengan saudara moderator? Saya, Alhamdulillah sihat. Saya selaku moderator pada diskusi kali ini. Saya bernama Ahmad Adib bin Muhammad Rahim, nombor matrik 1201506. Saya tahun 1 dari Fakulti Syariah Undang-Undang, berasal dari Terengganu. Jadi Alhamdulillah dapat sama-sama kita berkongsi pandangan dan pendapat dalam tajuk yang cukup penting pada saya dalam kehidupan kita, iaitu diskusi meneladani kewibawaan tokoh kepimpinan supaya kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa yang berkualiti dan berbakat dalam kepimpinan, sama ada memimpin diri dan juga mempengaruhi orang lain ke arah perkara yang baik. Jadi soalan pertama saya kepada panel kita yang pertama iaitu Saudari Aliza. Ya, merujuk saya. kepada konteks kepimpinan dalam masyarakat, penting untuk kita jelas apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan itu sendiri. Jadi soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan? Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Kepimpinan adalah perkara yang penting sejak dulu lagi kerana kepimpinan yang betul membawa kepada sebuah organisasi yang berjaya di mana pun kita berada. Jadi hari ini saya ingin beri penjelasan tentang kepimpinan mengikut pelbagai tokoh terkenal. Tapi sebelum itu, saya ingin beri maksud kepimpinan mengikut perspektif Islam, iaitu kepimpinan merupakan sesuatu amanah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Manakala pemimpin pula adalah bertanggungjawab dalam mengurus, mentadbir dan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya. Antara yang perlu dijaga oleh seseorang pemimpin ialah menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan menunaikan kewajipan syarak dan tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya dengan baik dan adil. Seterusnya ialah saya merujuk kepada pandangan Ibn Khaldun, iaitu tokoh sejarawan terulun. Beliau mengartikan kepimpinan itu ialah membawa seluruh manusia di atas landasan syarak bagi kepentingan akhirat
dan urusan keduniaan yang menguntungkan akhirat. Ini kerana segala urusan dunia bagi Allah semuanya diukur penerimaannya mengikut neraca akhirat. Menurut Hamka pula, iaitu seorang tokoh Nusantara, mengatakan bahawa pemimpin ialah memimpin supaya tegak, membimbing supaya dapat berjalan dan memapah supaya jangan jatuh. Hamka juga berkata hak kepimpinan hendaklah diberikan kepada lelaki kerana ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta sesuai dengan keadaan jasmani dan rohani manusia. Perkataan khalifah juga digunakan oleh Hamka bagi menjelaskan maksud pemimpin. Khalifah bermaksud pengganti Rasulullah dalam urusan pemerintahan atau menjadi pengganti untuk melaksanakan hukuman Allah dalam pemerintahan. Iman Al-Mawardi juga mengatakan khalifah ialah tempat bagi mengganti tugas-tugas kenabian bagi menjaga agama dan politik dunia. Dari sudut kepimpinan, para pemimpin harus sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah melantik mereka sebagai khalifah. Jawatan ini bukanlah untuk dibanggakan sebagai hanya punya jawatan. Sebarang jawatan dalam segenap lapangan di dunia ini terwujud kerana adanya tugas dan kerja di sebalik jawatan tersebut. Sehubungan dengan itu, Ibn Khaldun menyatakan bahawa hakikat khalifah adalah seorang yang bertugas memelihara dan melaksanakan syariat dalam memelihara urusan agama dan mengelola dunia. Untuk umat Islam hari ini menjadi pengelola dunia, Ibn Khaldun kaitkan dengan memelihara dan melaksanakan perintah Allah. Tegasnya di sini para pemimpin Islam hari ini perlu mempunyai iman yang mantap dengan keimanan yang bertunjukkan keyakinan dan ketakwaan, barulah syariat Allah dapat dijunjung dalam segenap lapisan masyarakat. Jika tidak, usahakan hendak menegakkan syariat Allah secara global, diri pun belum tentu mampu membawa ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dan pelajar pula, kepimpinan dalam kehidupan mereka tidak dapat dipisahkan. Pelajar secara umumnya merupakan seorang pemimpin sama ada sebagai pemimpin kepada dirinya sendiri ataupun pemimpin kepada masyarakat pelajar yang lain. Walau bagaimanapun, tidak ramai di antara pelajar yang menyedari senario ini. Pelajar pada umumnya masih beranggapan bahawa pemimpin ialah seorang yang mempunyai jawatan ataupun kedudukan di dalam sesuatu organisasi sama ada yang melibatkan pelajar ataupun sebaliknya. Disebabkan itu, ramai pelajar yang tidak mengambil berat tentang kehidupan pemimpin dalam kalangan pelajar kerana mereka merasakan mendapat jawatan hanya untuk kebaikan sendiri tanpa berfikir erti sebuah kepimpinan dalam diri pelajar. Jadi seperti yang kita tahu, kepimpinan mempunyai erti yang berbeza bergantung kepada pelbagai faktor seperti lokasi, keadaan, masa dan jenis organisasi yang dipimpin. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Aliza. Terima kasih kerana menjelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan. Jadi secara kesimpulan daripada penerangan saudari Aliza tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa kepimpinan itu suatu tugas dan amanah dalam membimbing sama ada diri sendiri ataupun orang lain ke jalan yang benar. Hal ini penting untuk kita jelas supaya kita kenal bagaimana peranan seorang pemimpin itu. Lebih-lebih lagi, tidak lama lagi akan menjelang PRU 15. Mungkin sebahagian besar daripada kita sudah layak untuk mengundi. Maka tidak boleh tidak ke atas kita untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Walaupun hanya satu undi, tetapi undi itulah yang akan menjadi penentu masa depan negara kita. Jadi untuk soalan yang seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Akmal. Apakah ciri kepimpinan yang perlu ada pada seorang pemimpin supaya kita jelas untuk memilih yang mana baik dan yang mana lebih baik? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Adib. Jadi pada pandangan saya sendiri, banyak ciri kepimpinan yang perlu ada pada seseorang pemimpin ni. Seperti perkongsian saudari Aliza tadi, memandangkan kepimpinan itu sendiri merupakan suatu proses yang kompleks di mana seseorang itu mampu mempengaruhi orang lain bagi mencapai misi, tugasan atau objektif bagi sesebuah organisasi. Maka mereka perlu ada ciri kepimpinan yang lengkap untuk mempengaruhi seseorang.
Antara ciri yang saya boleh katakan di sini adalah berani. Seseorang pemimpin itu perlu berani mengambil risiko dalam setiap keputusan yang mereka buat. Kerana apa? Kerana setiap keputusan yang mereka buat itu boleh memberi impak kepada orang bawahannya atau rakyat sendiri. Berdasarkan tokoh yang saya pilih, iaitu Tunku Azizan Zainal Abidin, saya dapati beliau seorang yang berani mengambil risiko dalam keputusan yang beliau buat. Yang mana terdapat suatu projek yang itu dinamakan projek dulang yang memerlukan jangka masa yang sangat panjang untuk membuahkan hasil. Walaupun terdapat banyak masalah sepanjang pelaksanaan projek tersebut, beliau iaitu Tunku Azizan Zainal Abidin ni tidak sempat melatah dan hasilnya projek dulang tu telah mengeluarkan minyak mentah pertama pada 15 Mac 1991. Kejayaan ini merupakan kejayaan terbesar kepada Cari Gali yang berjaya melepasi ujian sukar yang menempatkannya, iaitu projek dulang itu sendiri, setanding dengan syarikat EMP yang lain yang dah lama berkecimpung dalam industri ini. Ini membuktikan ciri berani yang ditonjolkan oleh Azizan itu merupakan ciri yang perlu ada pada seseorang pemimpin. Ciri yang seterusnya yang perlu ada pada seseorang pemimpin pada pendapat saya adalah adil. Adil yang saya maksudkan di sini adalah memberikan hak sama rata, tidak kira golongan atasan iaitu berpangkat tinggi ataupun golongan bawahan iaitu rakyat. Saya ada baca satu artikel yang menyebut apa yang membinasakan ummah tu apabila pemimpin lebih mengutamakan kelompok mereka hingga bukan sahaja menyebabkan tidak berlaku adil, apatah lagi hingga membelakangi agama. Pemimpin yang beriman tidak berlaku adil, pemimpin beriman tidak boleh membelakang keadilan. Sebaliknya berurusan dengan orang ramai atau rakyat sendiri secara adil dan sesama tanpa mengira bangsa, warna kulit ataupun agama. Realitinya pemimpinlah yang berperanan besar untuk memupuk perpaduan rakyat sekarang yang ada pada zaman sekarang ni. Jadi apa yang saya perasan, Tunku Azizan Zainal Abidin merupakan pemimpin yang adil yang mana pada satu ketika beliau mengagihkan saham syarikat secara sama rata kepada semua pekerjanya. Sedangkan syarikat lain memberikan saham yang banyak kepada mereka yang dah lama berkhidmat. Namun Azizan mengagihkan saham itu secara sama rata kepada semua pekerja tanpa melihat kepada jawatan mereka. Sekadar itu saja perkongsian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara Adib. Baik, terima kasih Saudari Akmar atas pencerahannya itu. Saya setuju di mana seorang pemimpin itu tidak cukup sekadar berani tetapi juga perlu adil dalam melayani semua pihak. Orang kata tidak memilih bulu dalam melaksanakan tugas, kerana itulah yang lebih hampir dengan takwa. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maksudnya berlaku adillah kerana sikap adil itu yang lebih hampir kepada takwa. Jadi apabila kita menyebut tentang takwa dan perkaitannya dengan pemimpin, suka saya untuk bertanya pandangan kepada panel kita yang ketiga iaitu Saudari Najibah. Adakah gaya hidup seorang pemimpin itu boleh mempengaruhi rakyatnya? Dipersilakan. Terima kasih Saudara Adib. Bagaimana gaya hidup pemimpin mempengaruhi rakyatnya? Pemimpin merupakan seseorang yang akan mempengaruhi orang bawahannya serta orang sekelilingnya. Ini kerana setiap gerak-geri, setiap tutur kata dan setiap perbuatan pemimpin akan diperhatikan oleh orang bawahannya dan sekitarnya. Oleh itu, seseorang pemimpin itu hendaklah mempunyai gaya hidup yang sihat serta positif agar ianya dapat dicontohi dan diserap oleh orang bawahannya. Jika seorang pemimpin menunjukkan gaya hidup yang tidak sihat, sudah pasti orang bawahannya akan mengikuti gaya hidup tersebut. Malahan akan menimbulkan kesan yang negatif terhadap kepimpinan pemimpin tersebut.
Setiap pemimpin mempunyai gaya hidup yang berbeza sesuai dengan kepribadian mereka. Sebagai contoh, tokoh yang saya pilih iaitu Tuan Guru Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Beliau merupakan Menteri Besar Kelantan pada tahun 1990 sehingga tahun 2013. Sepanjang beliau memerintah negeri Kelantan, beliau mengamalkan gaya kesederhanaan dengan mencontohi kepribadian Rasulullah SAW. Hal ini diterjemahkan oleh beliau melalui aspek pemakaiannya seperti sentiasa memakai serban walau dipasangkan dengan apa jua pakaian sekalipun. Tidak kiralah ketika beliau memakai jubah ataupun baju Melayu yang merupakan ibarat pakaian rasmi beliau. Sepanjang menjadi Menteri Besar Kelantan juga, beliau melatih pemimpin-pemimpin kerajaan negeri Kelantan dengan budaya dan etika Islam yang mulia, iaitu budaya jimat cermat dengan tujuan untuk menzahirkan keinsafan diri dan tidak sombong mengangkat diri sebagai tuan besar yang hidup mewah di atas kesusahan dan penderitaan rakyat. Tuan Guru Nik Abdul Aziz mengambil keputusan untuk tidak mendiami kediaman rasmi Menteri Besar dan tidak menukar karakter rasmi Menteri Besar dan para exconya. Sudah pasti ini semua bermula dengan diri beliau sendiri. Beliau memilih untuk tinggal di rumah beliau sendiri iaitu di Kampung Pulau Melaka dan kediaman rasmi Menteri Besar disediakan untuk tetamu beliau. Seterusnya, seseorang pemimpin hendaklah mempunyai gaya kehidupan berlandaskan agama Islam, khususnya seperti Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Beliau telah didedahkan dengan solat tahajud oleh ayahandanya sejak seawal usia beliau 5 tahun. Beliau juga mengamalkan solat sunat duha sebelum memasuki pejabat untuk berkhidmat kepada masyarakat. Sesuai dengan slogan membantu bersama Islam yang diperkenalkan oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz semasa memerintah Kelantan, slogan ini diatur dan dirangka bagi membolehkan kerajaan meletakkan kedudukan Islam dalam situasi yang selesa, sama ada dalam aspek melaksanakan ajaran Islam atau bagi tujuan melindungi kepentingan Islam. Bukti beliau mengamalkan gaya hidup Islam adalah semasa beliau menjadi Menteri Besar, beliau telah mengharamkan riba dengan mengarahkan agar memindahkan akaun kerajaan daripada bank konvensional kepada bank Islam. Maka tidak hairanlah kenapa Tuan Guru Nik Abdul Aziz sentiasa disenangi, disayangi dan dihormati oleh pelbagai generasi dalam masyarakat Malaysia. Dapat kita lihat pada hari pengebumian beliau, seramai 10,000 orang telah membanjiri kawasan masjid di kampung beliau untuk mengiringi jenazah beliau. Tuan Guru Nik Aziz telah memberi nafas baru kepada negeri Kelantan dengan menerapkan asas Islam dalam pemerintahannya. Walaupun cara beliau bersederhana, tetapi kesannya sangatlah mendalam kepada masyarakat Malaysia dan negeri Kelantan itu sendiri khususnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator kita, Saudara Ahmad Adib. Baik, terima kasih Saudari Najibah atas penjelasannya yang cukup tuntas. Di kesempatan ini, marilah sama-sama kita mendoakan almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Semoga beliau ditempatkan bersama orang yang beriman dan dicucuri rahmat. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Jadi berdasarkan penjelasan dari Saudari Najibah sebentar tadi, maka benarlah setiap kelakuan pemimpin itu sentiasa diperhatikan dan menjadi ikutan rakyatnya. Maka hendaklah kita bersiap sedia dengan mengamalkan gaya hidup yang baik bertepatan dengan prinsip dan landasan agama Islam itu sendiri bermula dari sekarang, kerana kitalah yang akan mewarisi kepimpinan negara kelak, insya-Allah. Baik, sebagai penutup diskusi kita pada hari ini, soalan terakhir saya ingin tujukan kepada Saudari Afikah. Apakah contoh sumbangan yang baik untuk kita jadikan sebagai motivasi kehidupan ke arah menjadi seorang pemimpin yang berwibawa? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Pemimpin adalah individu yang mengepalai atau mengetuai suatu organisasi. Tanpa pemimpin, sukar untuk organisasi itu beroperasi dengan lancar dan baik. Pemimpin dengan kepimpinan yang mantap mampu menguruskan organisasi dan menyelesaikan masalah dengan jayanya.
Setiap pemimpin pastinya mempunyai sumbangan yang diberikan kepada negara sepanjang kepimpinannya, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, Khalifah Umar Abdul Aziz banyak memberikan sumbangan sepanjang baginda menjadi Khalifah Bani Umayyah. Baginda mengenalkan politik yang berlandaskan Islam ketika zaman pemerintahnya. Baginda melantik orang-orang baru yang jujur untuk menyandang jawatan-jawatan penting seperti Samah bin Malik dan Ismail bin Abdullah. Baginda mengetahui bahawa mereka ini tidak berat sebelah. Mereka juga melayan orang yang ditindas dengan baik. Khalifah Umar Abdul Aziz juga mengatakan bahawa jika terdapat pegawai kerajaan yang melakukan kezaliman, perkara itu perlu dilaporkan kepada baginda. Hal ini menunjukkan bahawa baginda seorang yang taat kepada perintah dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pentadbir kerajaan juga bebas daripada pegawai yang bermasalah. Perkara ini dapat memastikan pentadbiran negara bebas daripada unsur penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah yang boleh menjatuhkan sesebuah negara. Selain itu, Khalifah Umar Abdul Aziz juga berusaha meningkatkan ekonomi negara melalui Baitul Mal. Peningkatan dana zakat dalam Baitul Mal berlaku atas sebab hasil perniagaan, pertanian dan pertambahan penduduk Islam. Setelah Khalifah Umar Abdul Aziz mengambil alih pemerintahan, ufti ke atas kafir zimmi yang berada di bawah naungan negara Islam juga dilaksanakan berdasarkan syarak. Hal ini menjadikan ramai kafir zimmi menerima dan memeluk Islam. Pembayar-pembayar zakat juga meningkat kerana kafir zimmi terdiri daripada orang yang kaya raya dan mampu membayar zakat kerana mereka menjalankan perniagaan. Hasil dana dari Baitul Mal juga digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini dapat dilihat apabila Khalifah Umar Abdul Aziz membina berbagai kemudahan infrastruktur seperti jambatan, jalan raya, menggali perigi dan menyediakan kemudahan pengangkutan awam. Baginda juga cuba untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Baginda membantu melangsaikan hutang rakyat yang berhutang dan hutang rakyat yang telah meninggal dunia. Rakyat yang kurang bermampuan untuk menyelesaikan mahar perkahwinan juga turut dibantu. Khalifah Umar Abdul Aziz juga menggunakan hamba kepada rakyat yang lumpuh dan sakit untuk membantu menjaga dan menguruskan keperluan mereka. Jelaslah, Khalifah Umar Abdul Aziz banyak menyumbang kepada ekonomi dan politik Madinah sepanjang zaman pemerintahannya. Sumbangan pemimpin perlu kita ingati dan hargai agar ianya tidak luput di telan zaman. Hasil sumbangan daripada pemimpin terdahulu juga menjadikan kita dapat hidup seperti sekarang, iaitu beriman dan bebas hidup di tanah yang merdeka. Setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Saudari Afiqah atas perkongsiannya mengenai sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz sebentar tadi. Pada saya, Khalifah Umar di dalam aspek kepimpinan, di mana beliau terkenal dengan sikap terpuji dalam pemerintahannya. Hello? Okey ke? Hilang sekejap. Okey, minta maaf gangguan. Ada masalah teknikal. Okey, kita sambung semula di mana tadi? Okey, Saudari Afiqah telah menceritakan sumbangan dari Khalifah Umar Abdul Aziz. Jadi pada saya selayaknya lah kita meneladani kisah Khalifah Umar Abdul Aziz ini kerana ada sebahagian pihak yang mengatakan Khalifah Umar Abdul Aziz ini merupakan pemimpin terulung dalam Empayar Bani Umayyah. Jadi sewajarnya kita menjadikan beliau sebagai inspirasi dalam kehidupan dalam menjadi seorang pemimpin yang berwibawa insya-Allah.
Jadi sebagai kesimpulan diskusi kita pada hari ini, hendaklah kita persiapkan diri kita sebagai dengan ilmu dan kemahiran memimpin dengan sebaiknya. Kerana setiap kita adalah pemimpin. Walaupun kita tidak menjawat mana-mana jawatan, tetapi sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Dan kita akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat kita, iaitu anggota tubuh kita sendirilah. Merupakan rakyat kita di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi pemimpin okey. Untuk seterusnya, untuk kesimpulannya, mungkin ada di antara kita yang akan menjawat jawatan di peringkat yang lebih tinggi kelak, di peringkat negara kita, maka jadilah pemimpin yang adil, kerana kedudukan pemimpin itu boleh jadi dimuliakan dan boleh juga jadi dihinakan berdasarkan bagaimana sikap beliau menjalankan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Pemimpin yang adil ini merupakan golongan yang pertama yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak, dan doanya antara doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ditaklifkan dengan sesuatu jawatan itu, jalankanlah amanah itu dengan sebaiknya. Sekiranya tidak, maka itu antara tanda malapetaka yang mungkin akan tertimpa ke atas kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi berkongsi ilmu dan pengetahuan tentang tajuk meneladani kewibawaan tokoh kepimpinan kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat manfaat dari perkongsian ini dan sebarkan kepada yang lainnya juga, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Baik, terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.